Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung bacaan kita dan tadabbur kita pada dari surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin. Kita akan baca dari ayat yang ke-7 sampailah ke ayat 21. Sampai ke ayat 21. Surah Al-Mutaffifin, surah yang ke-83 pada muka surat 588 dari juzuk yang ke-30, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين
وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. Baik. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semua, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah rezekikan kita pada pagi ini dapat salat berjamaah, dapat baca zikir, dapat baca Quran. Dan kita hari ini pun ada tetamu dari jauh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Jauh ni mari daripada Kedah. Ada program tu sini. Alhamdulillah. Contoh yang baiklah, yang mari jauh-jauh tapi boleh hadir ke masjid, boleh solat berjamaah, boleh hadir kuliah. Ni semoga Allah Ta'ala membesarkan adik-adik kita ni menjadi anak-anak yang saleh, orang yang berilmu, orang yang berbudi pekerti, orang yang memberi manfaat untuk agama, insya-Allah. Hari ini kita baca surah Al-Mutaffifin. Sambungan kepada ayat semalam. Al-Mutaffifin ni kita dah sebut ialah orang yang curang. Curang dalam sudut timbangan, curang dari sudut ukuran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada setiap daripada yang curang ini akan pertemuan dengan Allah di hari akhirat. Curang ni maksudnya menipu. Menipu dalam timbangan, menipu dalam ukuran, dan menipu dalam muamalah kita sesama manusia. Patut kita bagi sekilo, kita bagi sekilo kurang satu bunga. Patut besi tu tebal dia setengah inci, kita guna hak suku inci. Begitulah seumpama dengannya. Jadi Allah ingatkan kita akan pertemuan dengan Allah di hari akhirat. Bahawa siapa-siapa pun dia, baik ke buruk manusia ni, dia kena ingat bahawa satu hari nanti dia akan kembali kepada Allah, jumpa dengan Allah pada hari yang sangat agung, hari yang sangat besar, di mana hari tersebut semua manusia ni akan berdiri. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Manusia akan berdiri, berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala di hari yang sangat menggerunkan. Sehingga disebut masa manusia berdiri itu dengan matahari di atas kepala, menitik peluh daripada tubuh badan mereka sehingga mereka tenggelam dalam peluh sendiri. Tenggelam dalam peluh sendiri. Lama tak lama berdiri, ada yang kata 40 tahun. Berdiri je 40 tahun. Ada yang kata 100 tahun. Berdiri je 100 tahun. Peluh ni memercik. Tu baru berdiri, nak tunggu Allah Azza wa Jalla nak adili manusia. Tak sampai lagi kitab catatan amalan, tak duduk lagi di padang mahsyar nak tuntut dengan orang tu, nak tuntut orang ni. Berdiri lama. Ni ada yang kata total semua sekali di padang mahsyar ni 50,000 tahun. Lama. Dengan peluh tu hampir-hampir menenggelamkan mereka. Ada orang jahat, peluh dia tu punyalah banyak peluh dia tu. Sampai-sampai dalam hadis sebut separuh daripada telinga dia.
Duduk dalam peluh sendiri, separuh dalam telinga dia duduk tercungak-cungak, hampir kelemasan dalam peluh dia sendiri. Terlalu dahsyatnya hari kiamat. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita ingat, apa pun kita nak buat, kita kena ingat hari kiamat. Hari ni kita buat macam ni, hari kiamat ni kita ni nanti macam mana? Nah, kalau kita buat baik hari ni, maka kiamat nanti kita baik lah. Tapi kalau kita buat jahat hari ni, kiamat kita nanti sengsara lah, derita lah kita. Sebab apa? Waktu bertemu dengan Allah, tidak ada lagi alasan yang kita boleh bagi. Kita nak tipu tak boleh dah. Kerana Allah, dia maha mengetahui segala apa yang manusia lakukan. Jadi sambungan daripada cerita tu ialah Allah Ta'ala sebut, kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin. Sesungguhnya kitab, catatan orang-orang yang derhaka itu tersimpan di dalam sijjin. Tertimpan dalam sijjin. Sijjin ni fa'ilun minas sijin wa huwa ad-dhiq. Dhiq ni tempat yang sempit. Maknanya kitab mereka tersimpan dalam sijin, satu tempat yang sempit, yang mana kalau dalam bahasa dunia, sijin ni sama dengan perkataan sijnun. Orang belajar bahasa Arab, sijnun ni penjara. Sijin ni daripada kalimah sijnun, penjara. Kenapa dinamakan penjara dengan sijnun? Sebab dia sempit, tempat yang sempit. Jadi kitab mereka pun bukan amalan dia lagi, bukan tuan dia lagi. Waktu tulis kitab ni pun, kitab tu pun duduk tempat yang tak elok dah. Bukan orang dia lagi. Inna kitabal abrar lafi sijjin. Kitab mereka itu berada dalam sijjin. Itu tempat yang sempit. Allah Ta'ala kata, wa ma adraka ma sijjin. Apakah kamu tahukah itu? Apakah sijjin? Kitabun marqum, kitab yang berisi catatan amalan. Kitab yang berisi catatan amalan. Disebut dalam tafsir was-sijjin ya tahtal ardis sabi'ah. Berada di bawah langit yang ketujuh. Di bawah lapisan bumi yang ketujuh. Kita ada langit 7 lapis, kita ada bumi 7 lapis. 7 lapis bumi ni disebut dalam tafsir ni, sijjin ni berada di bawah lapisan bumi yang ketujuh, kerana dia berada pada serendah-rendah tempat. Serendah-rendah tempat. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata, wailun yawma idzil lil mukadzibin. Celakalah bagi orang-orang yang mendustakan pada hari tersebut. Jadi celakalah pada hari tersebut bagi orang-orang yang tak percaya. Tak percaya kepada apa? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Dia tak percaya hari kiamat. Kita ni, kita percaya hari kiamat, alhamdulillah. Ada orang dia tak percaya hari kiamat. Dia kata apa? Kita ni kalau mati, mati je lah. Lepas mati hancur jadi tanah. Duduk dalam tanah macam tu je. Satu golongan manusia, dia anggap bila mati tu mati je. Ada golongan manusia dia kata bila mati dia hidup semula.
Dia panggil reincarnation. Ada kefahaman macam ni, tapi ni bukan kefahaman orang Islam, ni kefahaman orang kafir. Bila mati dia hidup semula. Dia hidup dalam tubuh orang lain. Jadi bila ayah dia mati, mungkin dia lahir semula dalam tubuh cucu dia. Atau mungkin dia lahir semula pada keturunan dia yang ketujuh. Kalau dia baik, dia boleh lahir semula sebagai orang manusia. Kalau dia jahat, dia lahir semula sebagai binatang. Lahir mula jadi tikus, jadi ular, jadi binatang-binatang yang tak baik. Ini kefahaman sebahagian daripada orang yang tak beriman dengan hari kiamat. Pada dia, hari kiamat tak ada. Sama ada manusia mati macam tu je, ataupun manusia mati hidup semula. Kita orang Islam, kita percaya tak ada manusia hidup semula di dunia. Manusia akan hidup semula di hari akhirat. Iaitulah apabila Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak, semua langit dan bumi ini akan hancur berkecai. Kemudian Allah ganti dengan langit dan bumi yang baru. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala hidupkan semua manusia, ya, pada yang awal sampai yang akhir. Bila Allah Taala suruhkan malaikat tiup sangkakala, maka semua manusia akan hidup semula. Tapi bukan hidup untuk menjalani kehidupan dunia ini, dah. Mereka akan hidup untuk menjalani kehidupan hari akhirat. Apa yang ada pada hari akhirat? Hari akhirat adalah hari pembalasan. Hari akhirat adalah hari pengadilan. Hari akhirat adalah hari keputusan. Hari akhirat adalah hari manusia ditentukan. Yang baik akan ke syurga, yang jahat akan ke neraka. Itu iman kita dengan hari akhirat. Maka ada orang tak percaya. Orang tak percaya ni apa dia jadi? Dia walaupun dia tak percaya kepada hari akhirat, tetap juga dia akan kembali kepada akhirat. Dia tak percaya hari akhirat setara mana pun, dia akan hidup juga di hari akhirat. Aku tak percaya mana ada hari akhirat. Tiba-tiba sampai hari akhirat, dia pun hidup juga. Tengok celak-celak mata. Aku ni duduk mana ni? Hari akhirat. Oh, menyesal. Allah Ta'ala kata, wailun yawma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari kiamat nanti orang yang tak percaya. Orang tak percaya itu pada apa? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Orang yang tak percaya kepada hari pembalasan itu, maka ini adalah orang yang celaka. Tak celaka macam mana? Orang lain hak percaya dah siap-siap ada bekalan. Kita hak percaya hari kiamat ni ada, kita bawa bekal. Jadi adik nak mari daripada Kedah ni, nak mari Kuala Lumpur, bawa bekal ke tak bawa bekal? Bawa. Pasal apa? Pasal kita tahu nanti sampai di Kuala Lumpur kita nak makan. Bawa pakaian pasal kita nak salin maju. Cari tempat tidur sebab kita tahu kita nak tidur. Bawa duit poket sebab kita tahu kita nak belanja. Kita bawa bekal sebab kita tahu nanti kita nak guna. Orang beriman, dia percaya sampai akhirat nanti dia nak guna duit. Duit akhirat ni apa dia? Duit akhirat. Pahala. Akhirat nanti kita nak guna duit. Duit akhirat ni apa dia? Pahala. Tak guna dah duit ringgit ni. Duit Siam pun tak guna, duit Amerika pun tak guna, duit Singapura pun tak guna, emas pun tak guna, perak pun tak guna. Tak ada dah semua tu. Duit akhirat ni adalah pahala. Jadi orang beriman, dia bawa pahala. Hari ni dia solat, hari ni dia puasa, hari ni dia buat baik kepada ibu bapa, hari ni dia hormat orang tua, hari ni dia baca Quran, hari ni dia baca zikir. Semua ni dia buat, dia ambil pahala, dia kutip pahala. Jadi poket dia tu penuh.
Poket dia penuh, kitab catatan amalan dia tu penuh dengan pahala-pahala yang banyak. Allah Ta'ala tulis. Bila sampai hari akhirat, Allah nak timbang pahala, dia kata aku ada pahala ni. Allah Ta'ala pun hadirkan kitab dia, ditimbang, pahala dia banyak, berat timbangan kebaikan, masuk syurga. Orang tak beriman kepada hari akhirat, dia tak bawa bekal. Nak bawa bekal macam mana? Sebab dia tak beriman. Dia tak beriman kepada Allah, dia tak beriman kepada hari kiamat, dia tak semayang, dia tak puasa, dia tak mengaji, dia tak zikir. Dia tak ada bekalan untuk akhirat. Tapi sampai juga tak di hari akhirat, sampai. Bila dia sampai terkebir-kebir, penuh kehinaan. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Wailun yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Celaka. Tengok orang lain masuk syurga, dia nak masuk syurga juga. Boleh ke tak boleh? Tak boleh, pasal dia tak ada pahala. Dia tak ada iman. Dia tak percaya kepada Allah, tak percaya kepada hari kiamat. Maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan sedikit pun di hari akhirat kelak. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata, وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. Dan tiada yang mendustakan hari pembalasan itu kecuali setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa. Siapa yang tak percaya kepada hari kiamat, maka dia dikira orang yang melampaui batas, dan dia juga dikira sebagai orang yang berdosa. Kita kata kita bawa pahala, dia sebaliknya bawa dosa. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, qala asatirul awwalin. Mereka kata ini adalah cerita dongeng sahaja ni. Sama macam cerita dongeng orang-orang dahulu. Pernah dengar cerita dongeng? Cerita dongeng. Cerita dongeng ni cerita orang reka. Orang reka. Cerita orang reka. Apa benda cerita dongeng? Kita pernah dengar. Contoh, sang kancil dengan monyet. Sang kancil dengan kura-kura. Sang kancil dengan banyak cerita dongeng kita ni kancil ya. Sang kancil dengan buaya. Banyak cerita dongeng. Jadi sang kancil tu dia nak litas sungai. Buaya ni nak makan sang kancil. Dan ingat sang kancil kata macam mana aku ni? Dia kata ni Raja Sulaiman suruh aku bagi makanan kepada semua buaya-buaya. Jadi buaya-buaya semua kena beratur, aku nak kira. Beratur semua sekali. Buaya pun beratur sampai hujung sana. Dia pun kira 1, 2, pulau 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pun sampai sebelah sana. Kita pun percaya cerita. Cerdiknya sang kancil, bodohnya buaya. Kita berfikir, betul ke ada tak cerita gitu sebenarnya? Jawapan dia tak ada. Kalau sang kancil lompat, buaya tu nganga terus pun. Kalau ikut realiti lah. Jadi cerita dongeng ni cerita hal tak betul. Kalau cerita sang kancil tu cerita dongeng. Tapi cerita hari akhirat ni bukan cerita dongeng. Cerita yang benar-benar akan berlaku. Tapi bagi orang yang tak beriman, dia akan kata itu juga cerita dongeng. Maka siapa yang anggap cerita hari akhirat ni cerita dongeng, dia termasuk dari orang yang mendustakan hari akhirat. Dan dia pada hari akhirat akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kerana tidak percaya kepada hari kiamat. Jadi kena ingat, bila datang cerita hari akhirat, dia bukan cerita
dongeng. Tak sama. Cerita akhirat ni walaupun kita tak pernah tengok dengan mata kepala kita, tapi cerita dia cerita benar. Nabi kata syurga itu benar, neraka itu benar, kiamat itu benar. Semua tu benar-benar berlaku, bukan cerita dongeng. Allah Subhanahu wa taala kata kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak sama sekali, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Sebab apa dia tak nampak cerita tu cerita benar? Sebab apa? Apakah yang menghalang mereka daripada beriman kepada Allah, daripada beriman kepada hari kiamat? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kadang-kadang bukan masalah faham, bukan masalah kepintaran tak. Iman ni bukan soal cerdik atau bodoh. Iman ni bukan masalah cerdik atau bodoh. Bukan duduk sini. Iman ni dia duduk sini. Orang sepintar Elon Musk, tahu Elon Musk? Elon Musk ni zaman lah ni lah, orang hak cerdik lah, hak buat kereta teknologi Tesla. Tesla ni kereta elektrik tak siapa lagi Malaysia ni, kat Amerika ni hebat lah dia. Tesla ni, Elon Musk ni antara orang hak cerdik di dunia hari ni lah, walaupun tak berapa cerdik mana pada kita pun, tapi di sudut teknologi dia cerdik dah. Tuan-tuan ingat tak no? Waktu ada budak-budak hak main bola dekat Thailand, dekat Siam tu main bola, lepas habis main bola dia pergi main dalam gua. Dia main dalam gua, lepas tu duduk dalam gua tu, tiba-tiba hujan lebat. Hujan lebat, lepas tu air masuk dalam gua, lalu mereka semua ni terperangkap dalam gua. Ingat tak beberapa tahun lepas, orang tak baca berita ni. Lepas tu orang pun pakak, heboh. Mak-mak ayah pun semua tanya anak dia tak balik, cari, tanya orang. Dia masuk dalam gua ni, lalu mereka dapati anak-anak dia terperangkap dalam gua, nak keluar tak boleh sebab ada air. Lepas tu semua orang pasukan penyelamat pun tak, macam mana nak buat. Ada yang kata nak buat, siapa nak buat kapal selam kecil ni, nak pergi sana ni, ambil budak ni, apa semua, macam-macam. Antara orang yang manusia tanya dia, nak suruh buat kapal selam yang kecil ni untuk masuk dalam lubang gua tu. Lubang gua tu muat masuk 2 orang, sekali masuk 2 orang. Antara orang yang manusia tanya masa hari tu adalah Elon Musk. Hak doa mereka, nama dia Elon Musk. Orang cerdik. Tapi akhirnya dia tak sempat buat lah. Sebab pasukan penyelam dia masuk, dia bawa tangki gas, dia buat keluar seorang-seorang. Seorang masuk, waktu dia pakai gas, tenang, keluar seorang-seorang. Sebab dia bahaya. Risiko dia budak-budak tak biasa pakai gas tu kan. Kalau dia menggelupur ke apa semua, dia boleh mati tengah tu. Tapi Alhamdulillah Allah Ta'ala selamatkan budak-budak tu. Walaupun dia orang kafir, kita haraplah mudah-mudahan dia dapat hidayah lah nanti. Tapi nak sebutnya, cerita dia Elon Musk. Orang sangat-sangat cerdik. Bila orang cerdik ni, satu hari ada seorang Arab, dia tulis dekat Twitter. Tulis dekat Twitter, dan dalam Twitter tu dia tag Elon Musk. Dia boleh tag kan. Dia kata, aku hairan macam mana orang yang sepintar Elon Musk ni, dia boleh reka macam-macam, tapi dia tak jumpa bahawa langit dan bumi ni adanya yang tukang cipta. Dia kata, aku heran macam mana orang secerdik Elon Musk ni, yang dia mereka cipta macam-macam, tapi dia tak jumpa pencipta langit dan bumi. Apa? Kita ni tak cerdik serupa dia. Tak ada lah kata boleh buat kereta, boleh buat begitu. Masak nasi pun hangit setengah-setengah kita tu. So aku nak buat kereta.
Tapi kita ni, kita kenal pencipta kita. Dia ni punyalah cerdik, tapi dia tak jumpa pencipta dia. Dengan sombongnya Elon Musk jawab balik Twitter tu. Tweet tu dia jawab balik. Dia kata, kalaulah majoriti manusia berada dalam neraka, aku tak ada masalah untuk duduk dalam neraka. Orang sombong dengan Allah. Sebab tu iman ni bukan duduk sini. Iman duduk mana? Dia duduk sini. Hati kita kena bersih, barulah kita boleh memahami ayat Allah. Macam mana nak suruh hati bersih? Kita ni jangan buat benda-benda yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kena tunduk, jangan sombong dengan Allah. Sebaliknya orang yang melampaui batas, Allah Taala sebut di atas tadi, mu'tadil athim, melampaui batas. Dia tak percaya kepada Tuhan dia tak percaya kepada hari kiamat. Lalu dengan sebab sifat dia sombong, dengan sifat melampaui batas itulah, akhirnya hati dia pun tertutup. Bukan masalah tak cerdik, masalah hati yang tertutup. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang ke-14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan apa yang mereka kerjakan hari itu, atau apa yang telah mereka kerjakan itu, telah menutupi hati mereka. Telah menutup hati mereka apa yang mereka kerjakan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, hamba ni apabila dia buat satu dosa, maka ada satu titik hitam yang kena dekat hati dia. Bila dia bertaubat, titik hitam tu akan pergi dan hilang. Tapi kalau dia buat dosa dan dia tak taubat, titik hitam tu kekal di situ. Lalu bila tambah lagi dosa, bertambah lagi titik hitam. Tambah lagi dosa, tambah lagi titik hitam. Tambah lagi dosa, tambah lagi titik hitam, sehingga hatinya hitam kelam, tertutup dari kebenaran. Dan Nabi SAW baca ayat ni, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sebab tu masalah dia ialah jangan bagi hati kita ni sampai hitam. Salah tu salah, kita ni banyak dosa dan kesalahan tu. Nabi pun kata kullu bunu adam khata', semua anak Adam buat salah berlaku. Level ustaz ko, level tok guru ko, level siapa pun mesti ada salah. Takkan ada manusia ni hak tak buat salah. Mesti ada. Sebab Nabi kata kullu bunu adam khata'. Nabi kata semua anak Adam buat salah. Termasuklah ustaz, termasuklah orang-orang lain, termasuklah juga orang-orang biasa. Pemimpin sekalipun mesti ada buat salah. Setiap kali buat salah akan ada titik hitam dalam hati. Cuma jangan biar dia lama. Istighfar. Istighfar. Senantiasa istighfar. Bila istighfar, titik hitam tu bersih. Ada orang tanya bab masalah selawat. Selawat ni kan pahala banyak. Istighfar pun pahala banyak juga. Mana lebih afdal, selawat ataupun istighfar? Jawapan dia, kalau manusia tu rasa hati dia kotor, perbanyakkan istighfar. Sebab istighfar tu umpama sabun yang menyucikan hati. Kalau dia rasa dah banyak dah istighfar, maka perbanyakkanlah pula selawat ke atas Nabi. Pasal apa? Sebab kita tak nak hati kita ni jadi gelap. Bila hati jadi gelap, orang kata apa pun, bawa ayat Quran sekalipun, tak beriman. Ada dah orang bila kita berhujah dengan dia, kita bawa ayat Quran, kita bawa hadis Nabi, dia tolak. Ada orang. Kita kata Quran kata macam ni, biar Quran kata pun. Nabi kata macam ni, biar Nabi kata pun. Ataupun dia bagi label-label, ni pokok ni pokok kaum muda ni, budak-budak baru belajar. Kita bawa ayat Quran, kita bawa hadis Nabi. Tiba-tiba dengan sombongnya, biarlah.
Yang penting ustaz aku kata lagu ni, aku tak nak pakai kamu. Biar Al-Quran aku, biar hadis. Ustaz aku kata lagu lain. Itu nama dia orang yang sombong. Jangan tolak ayat Quran, jangan tolak hadis Nabi. Sebab bila kita tolak ayat Quran, bila kita tolak hadis Nabi, kita tak percaya kepada dia, maka itu termasuk orang yang melampaui batas. Pasal apa dia boleh tolak gitu? Sebab hati itu. Allah Ta'ala sebut, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Tidak sama sekali, sesungguhnya mereka pada hari tersebut akan terhijab, yakni terhalang daripada melihat Tuhan mereka. Maka orang-orang yang jahat ini hari akhirat tak akan dapat tengok pun Allah Ta'ala, tak akan jumpa pun Allah Ta'ala. Tak akan apa? Tak akan berkata-kata pun dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak layan dia, tak tengok, tak pandang, tak bercakap. Mereka akan terhijab daripada Allah. Sebaliknya orang beriman, dia akan disambut dengan sambutan yang baik. Allah berkata-kata dengan mereka. Setiap orang beriman akan berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada perantara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kamu akan berkata-kata dengan Allah tanpa ada penterjemah. Penterjemah tak ada. Direct dia dengan Allah. Orang beriman, Allah adili dia, Allah ampuni dia, Allah buat baik kepada dia, orang beriman. Tapi orang kafir tak ada. Dia tidak akan dapat bertemu, dia tidak akan dapat melihat, malah dia tidak akan dapat berkata-kata dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab Allah Ta'ala kata apa? Innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun thumma innahum lasalul jahim. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar akan masuk neraka. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulunya kamu dustakan. Bila dah masuk neraka, dicampak ke dalam tu, dulu kamu tak percaya, rasakanlah azab yang dulunya kamu dustakan. Wal iyadu billah. Kita berlindung dengan Allah daripada azab api neraka, dan kita doa kepada Allah agar Allah bersihkan hati kita dari kotoran-kotoran, dan Allah sirami hati kita dengan siraman hidayah dan iman, dan Allah taufikkan anggota kita, seluruh kehidupan kita untuk melakukan amal salih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti di ayat yang ke-17. Kita sambung minggu depan pada ayat yang ke-18 insya-Allah. Allahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.